Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar di FB Live, YouTube channel. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang turut serta bersama saya pada pagi ini untuk mengulang kaji di pautan Google Meet. Tanpa melengahkan masa, kita terus ulang kaji bab 5, tingkatan 4 untuk sejarah SPM, iaitu tajuk yang pertama iaitu peperangan dalam Islam. Dan tajuk yang kedua saya akan kupas dan saya akan ulang kaji bersama awak semua, iaitu tajuk pembukaan semula Kota Mekah. Untuk tajuk peperangan dalam Islam, dia duduk di bawah tajuk penyebaran Islam. Bagaimana Nabi Muhammad nak menyebarkan Islam dengan cara dengan lebih meluaslah. Jadi dalam strategi Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam, pada mulanya lah kita tengok orang Arab Quraisy ni sering melakukan keganasan. Melakukan keganasan dengan menyerang. Mereka selalu menyerang kafilah. Ni di awal semasa permulaan penyebaran Islam lah. Contohnya mereka sering menyerang kafilah Arab ni dalam aspek perdagangan Islam. Jadi Nabi Muhammad pada ketika itu sebagai pemimpin, pemimpin mengambil satu jalan penyelesaian, ataupun membuat keputusan untuk nak membetulkan keadaan, nak membetulkan sedikit demi sedikit akidah masyarakat Arab pada ketika itu. Jadi dengan cara apa? Salah satunya melalui peperangan lah, sebab mereka ni selalu melakukan keganasan. Jadi dalam Islam ataupun menurut ajaran Islam itu sendiri, peperangan sebenarnya ada tidak dibenarkan. Kenapa? Sebab kesan peperangan ni kita tengok memang ke arah negatif lah, memang memberi kesan yang besar. Sama ada terhadap diri kita sendiri, keluarga, negara, bangsa kita. Sebab tu Islam tidak menganjurkan peperangan. Tetapi atas sebab-sebab tertentu, Islam membenarkan kita untuk berperang lah. Kita tengok tujuan peperangan dalam Islam. Yang pertama, Islam itu membenarkan kita untuk berperang, yang untuk mempertahankan maruah diri, mempertahankan maruah diri kita, agama dan juga negara kita. Itu tujuan kenapa Islam membenarkan peperangan berlaku. Dan yang kedua, peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah setelah turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dua tujuan peperangan dalam Islam. So saya nak awak ingat, ada dua tujuan. Kenapa peperangan itu dibenarkan dalam Islam? Saya ulang balik. Yang pertama untuk mempertahankan maruah diri, agama dan negara. Ingat, pertahankan maruah diri, agama dan negara. Awak boleh ingat mempertahankan maruah dan diri, agama dan juga negara. Dapat? Dapat tak dapat? Kalau dapat cakap dapat. Dapat tak pelajar-pelajar saya? Dapat. Dapat. Alhamdulillah, bagus. Dan yang kedua dilakukan setelah mendapat keizinan Allah. Itu tujuan peperangan. Yang pertama ingat mempertahankan dan diri, agama dan negara. Dan yang kedua izin, mendapat keizinan daripada Allah lah setelah turunnya wahyu. Itu tujuan peperangan dalam Islam. Seterusnya, kita pergi perkara yang kedua. Kita kenal, kita ingat balik. Ada berapa siri peperangan? Jadi kita belajar 4 siri perang dalam Islam. Kita tengok perang yang pertama. Perang apa? Perang Badar. Ingat B, perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Khandaq. Dan yang keempat, perang Tabuk. Boleh ingat keempat-empat perang? Boleh tak boleh? Boleh? Boleh. Boleh, bagus. Kita boleh buat cerita akronim. Kita ambil perang yang pertama iaitu perang Badar. B. Perang yang kedua perang Uhud. Kita ambil U. Perang yang ketiga adalah perang Khandaq. Dan perang yang keempat adalah perang Tabuk.
Awak boleh buat cerita akronim dia bukti. BUKT. Kalau tak mau bukti, awak boleh buatlah apa-apa cerita yang lain lah. Okey. Kemudian kita tengok Perang Badar berlaku pada tahun 624 Masihi, okey, bersamaan dengan 2 Hijrah. Okey. Dan yang kedua Perang Uhud, okey, kita tengok berlaku pada tahun 625 Masihi, okey, bersamaan dengan 3 Hijrah. Okey, dan perang yang ketiga iaitu Perang Khandaq, okey, berlaku pada tahun 627 Masihi, okey, bersamaan dengan 5 Hijrah. Dan yang keempat Perang Tabuk. Okey. Kita tengok Perang Khandaq. Okey, Perang Khandaq memberikan kesan yang besarlah kepada tentera Islam. Okey, sebab apa? Okey, sebab Perang Khandaq ni berlaku, okey, berlaku antara orang Islam, okey, dan juga siapa? Orang Islam di Madinah dengan orang Arab Quraisy. Arab Quraisy di Mekah. Yang mana mereka ni berpihak ataupun bergabung dengan Yahudi. Okey, ini peperangan Khandaq lah. Ingat, antara orang Islam Madinah dan Arab Quraisy Makkah. Okey. Kita tengok dalam peperangan ataupun dalam perang Khandaq ni, okey, orang Islam berjayalah memperoleh kemenangan. Sebab apa? Sebab apa orang Islam ni menang? Orang Islam menggunakan strategi, iaitu strategi yang orang kata paling berkesan lah. Okey, dengan cara menggali parit di sekeliling kota Madinah. Okay, itu strategi peperangan Khandaq yang menjadi faktor kemenangan tentera Islam. Okay, dan juga orang Islam juga menang perang Khandaq kerana kesabaran dan juga ketahanan diri yang tinggi lah. Okay, itu 4 siri peperangan Islam. Okay, boleh ingat nama-nama perang dalam Islam? Kalau soalan tanya, berikan nama peperangan yang berlaku dalam Islam. Boleh ingat? Boleh tak boleh? Kakak, boleh. Abang boleh? Boleh. Okay, apa cerita akronim dia? Bukti. Tapi awak ada cerita sendiri, awak boleh buat. Okey? Okey, seterusnya kita tengok prinsip-prinsip peperangan. Okey, prinsip-prinsip peperangan dalam Islam. Okey, di Mekah setelah beberapa lama ditindas oleh Arab Quraisy. Yang ni sebab kenapa berlakunya peperangan Islam lah. Jadi Allah itu memberi keizinan. Macam tadilah tujuan dia. Kenapa berlaku peperangan? Sebab mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk berperang lah. Setelah orang Arab Quraisy menyerang terlebih dahulu tentera Islam. Okey, itu sebab berlakunya peperangan. Okey. Tetapi kita tengok peperangan pada masa kini ni lebih kepada menjaga maruah negara, kemudian memusnahkan harta benda, kemudian membunuh manusia yang tak berdosa. Okay, itu kita tengok secara umum peperangan. Untuk apa? Okay, apa tujuan peperangan? Nak musnahkan harta benda? Ya, memang itu adalah kesan peperangan. Kemudian orang yang tak berdosa juga terlibat. Dibunuh. Okey, itu niat ataupun tujuan peperangan pada masa kini ataupun secara umumnya. Tetapi ingat, Islam tidak membenarkan hal ini berlaku sama sekali. Sebab itulah Islam menetapkan prinsip-prinsip dan juga nanti kita akan tengok garis panduan. Okey, kita tengok prinsip yang pertama. Okey, iaitu Allah membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang oleh musuh. Sekiranya kita diserang terlebih dahulu, barulah kita boleh berperang. Kalau macam bahasa kampung dia, jangan cari pasal dengan orang. Okey, lagi orang tak cari pasal dengan kita. Tapi yang lebih baik kita janganlah balas balik. Teruskan berbuat baik. Okey, yang kedua, okey, prinsip peperangan iaitu berperang untuk mencari keamanan. Kita tahu bila berlaku peperangan, hidup kita akan kucak-kacir. Okey, kacau bilau, hidup tak tenteram. Hidup tak tenang, tak seronok, nak buat apa pun tak syok kalau orang polis kata. Faham no? Yang pelajar luar daripada polis faham no? Tak syok, betul tak? Okey, jadi perang untuk mencari keamanan. Itu prinsip peperangan yang kedua. Okey, yang ketiga, untuk menjaga maruah negara. Kita perlu menjaga maruah negara kita, menjaga nama baik negara kita. Itu tujuan peperangan, prinsip dia. Kemudian tidak dibenarkan memusnahkan harta benda dan juga manusia yang tak berdosa. Kenapa kita nak melepaskan kepada orang yang tak bersalah? Okey. Kemudian menentang kezaliman. Okey, prinsip peperangan dalam Islam adalah untuk menentang kezaliman. Sebab kita tahu berperang tu
okey, akan memberikan kesan yang tak baik kepada kita. Okey, jadi orang yang menyerang kita tu bertindak zalim, bertindak ganas. Jadi prinsip Islam kata kita perlu menentang kezaliman. Sebab kita nak hidup dalam keadaan sejahtera, aman damai. Miss, Ya? sorry, memang screen quite blur Apa? Minta maaf, saya kurang jelas. Screen yang Miss present tu blur kat Google Meet. Oh, blur, skrin blur dekat Google Meet. Okey, sekejap nanti. sorry. Okey, masalah teknikal kan betulkan lah. Okey. Okey, kita sambung. Okey, prinsip peperangan yang seterusnya ialah untuk mempertahankan diri. Kita perlu pertahankan diri kita lah apabila kita diserang. Sebab tu Allah dah menetapkan dah, okey, kita perlu berperang sekiranya kita diserang. Jadi untuk mempertahankan diri kita lah. Okey, sorry. Dan yang terakhir, Islam menganjurkan perdamaian. Okey, iaitu bagaimana Islam tu nakkan perdamaian. Islam tu inginkan perdamaian. Okey, seandainya musuh Islam tu inginkan perdamaian, maka orang Islam harus memilih perdamaian. Okey, macam kalau kita orang nak buat baik, kita kena buat baik. Okey, dapat? Dapat tak dapat? Dapat Dapat. Okey, jadi prinsip peperangan ada 7. Okey, nanti saya akan bagi formula. Okey, 7 tambah 5. Sekarang kita tengok apa 5 tu. Okey, 7 ni adalah prinsip. Okey? Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh, okey? Yang tadi kita nak tengok, okey, macam mana Islam tu inginkan perdamaian. Okey, jadi Islam tu tersebar secara meluas dengan sukarela ataupun dengan cara toleransi dengan kebijaksanaan kepimpinan Nabi Muhammad. Okey, kita boleh tengok daripada perang Badar. Okey, yang mana apa yang dikatakan sebagai Islam itu berkembang secara sukarela dan toleransi ataupun bukan dengan paksaan. Okey, Nabi Muhammad mengajak orang Arab untuk memeluk Islam tapi bukan dengan cara paksaan, dengan sukarela dan juga toleransi. Okey, contohnya dalam perang Badar yang mana Nabi Muhammad sebagai pemimpin pada ketika itu telah mengampunkan tawanan orang Arab Quraisy ni. Okey, itu nampak toleransinya. Okey, betapa Islam ni inginkan perdamaian. Okey, kemudian tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan kerana golongan adalah golongan yang lemah, wanita kanak-kanak. Okey, jadi tak perlu kita tahan, kita bebaskan. Mereka tak bersalah. Okey, sementara tawanan lelaki, okey, lelaki ni berikan tanggungjawab yang lebih besar lah. Okey, yang mana lelaki ni perlu untuk mengajar sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Poin di sini membaca dan juga menulis sehingga pandai. Barulah tawanan lelaki itu akan dibebaskan. Dapat? Dapat tak dapat? Dapat. Yang ni bukti bukti bagaimana Islam tu berkembang secara sukarela. Tanpa paksaan. Toleransi. Ingat Nabi Muhammad mengampunkan tawanan Arab Quraisy. Kemudian tawanan wanita, tawanan kanak-kanak dibebaskan. Sementara lelaki ada syaratnya. Tawanan lelaki ada syarat. Apa syaratnya? 10 Ajar 10 orang baca. mengajar kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Sebab apa ditekankan membaca dan menulis? Sebab wahyu pertama turun kat surah Iqra, membaca. Jadi kita nak pentingkan kepentingan ilmu. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Kita teruskan lagi. Berkaitan dengan garis panduan. Ingat formula saya tadi. Berapa tambah berapa? 7 tambah 5. Okey, bagus. Okey, kita tengok garis panduan peperangan dalam Islam. Yang pertama, tentera Islam dilarang membunuh. Sekarang kita tengok cerita akronim dia. B. Bunuh orang yang lemah. Jadi siapa itu golongan yang lemah? Orang tua. Siapa golongan yang lemah? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Ya, kanak-kanak. Lagi? Orang tua. Orang tua. Wanita. Lagi? Orang Wanita. sakit. Wanita. Wanita. Saya dengar ada abang tu kata orang yang sakit. Lagi orang yang
Orang yang menyerah diri. Okey, bagus. Okey, itu garis panduan yang pertama. Jadi kita ni dilarang untuk membunuh orang yang lemah. Okey, bunuh orang yang lemah. Okey, siapa orang yang lemah? Okey, macam awak sebutkan tadilah contoh-contohnya, orang tua, kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan juga orang yang menyerah diri. Okey, garis panduan yang kedua. Okey, tidak dibenarkan memusnahkan tanaman. Kerana apa? Sebab tanaman tidak bersalah. Kenapa kita nak musnahkan dia? Okey, itu garis panduan yang kedua. Okey, memusnahkan tanaman. Okey, dan yang ketiga, tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan. Okey, binatang ternakan. Okey, dan yang terakhir, dilarang merobohkan tempat ibadat ataupun pusat ibadat. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey? Okey, jadi cukuplah 5. 1. Okey, yang ni contoh. Okey, 2. Okey. Memusnahkan tanaman, tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan. 4, dan yang kelima, merobohkan tempat ibadat ataupun pusat ibadat. Okey, dapat tak dapat garis panduan peperangan dalam Islam? Dapat? Dapat. Okey, itu formula yang kedua. 7 tambah 5. Okey. Okey, habis berkaitan dengan peperangan dalam Islam. Okey? Miss. Sorry, Miss. Ya. Apa beza prinsip dengan garis panduan? Okey, prinsip ataupun garis panduan, okey? Prinsip-prinsip tu apa yang kita perlu pegang semasa kita berperang. Okey, boleh tengok balik. Okey, prinsip-prinsip tu. Okey? Jadi yang pertama kita kena ingat, prinsip tu apa yang kita perlu pegang? Ingat, selagi orang tak serang kita, kita tak boleh serang orang. Okey, jelas. Contohnya macam itulah. Lepas tu kita kena pegang. Ingat, kita nak berperang untuk kita nak mencari keamanan. Okey, boleh? Kemudian apa lagi yang kita kena ingat semasa kita berperang? Kita nak berperang untuk menjaga maruah negara. Okey, benda apa lagi yang kita perlu ingat masa kita perang? Ingat, jangan sesekali memusnahkan harta benda. Jangan sesekali membunuh manusia yang tidak berdosa. Itu pegangan kita, prinsip-prinsip. Macam awak pegang prinsip hidup awak, betul? Saya nak berjaya, saya nak menjadi orang yang cemerlang dunia dan akhirat. Itu prinsip hidup awak. Kalau prinsip waktu 3 kali 5 ni, saya nak mendapat 10 A+ dalam peperiksaan. Okay, apa garis panduan sekiranya awak nak menjadi pelajar yang cemerlang? Awak kena belajar, sekurang-kurangnya 4 jam sehari contoh. Apa garis panduan lagi? Awak perlu ada jadual untuk belajar. Awak perlu rajin mengulang kaji pelajaran. Kalau soalan objektif, awak kena buat berulang kali latihan objektif. Jelas? Jelas apa beza prinsip dan juga garis panduan? Clear. Ya, terima kasih. Jom kita sambung, untuk tajuk yang kedua. Boleh saya sambung tajuk yang kedua? Boleh? Kita tengok pembukaan semula kota Mekah. Dalam tajuk pembukaan semula kota Mekah, kita akan tengok, yang pertama, faktor pembukaan semula kota Mekah. Apa perkara-perkara yang menyebabkan Nabi Muhammad itu ingin membuka semula kota Mekah selepas Nabi Muhammad dan juga orang Islam berhijrah. Kemudian kita tengok apa faktor kejayaan. Perkara apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dan juga tentera Islam tu berjaya untuk membuka semula kota Mekah. Dan yang ketiga, apa kepentingan ataupun kesan lain lah, kita kata kesan pembukaan semula kota Mekah. Boleh? 3 perkara yang akan kita ulang kaji dalam tajuk pembukaan semula kota Mekah. Kita tengok yang pertama, faktor pembukaan semula kota Mekah. Jadi kenapa Nabi Muhammad ni hendak membuka semula kota Mekah ni? Nak sangat nak bangunkan kembali kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad itu berhijrah ke Madinah. Dalam tempoh masa lebih kurang 8 tahun, Nabi Muhammad membina pusat Islam ataupun pusat pentadbiran Islam di Madinah. Membina kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam kira-kira 8 tahun barulah Nabi Muhammad nak membuka semula kota Mekah. Faktor yang pertama, disebabkan oleh Makkah itu sendiri menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faktor yang pertamalah. Dan yang kedua, selain menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah juga menjadi tempat lahirnya agama Islam. Pusat Islam di situ. Sebab tu Nabi Muhammad nak membuka semula kota Mekah. Sebab lain, faktor lain ni. Kenapa? Disebabkan ini, faktor yang penting ni. Arab Quraisy yang mana telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dan tidak menghormati hak kebebasan
yang dipersetujui bersama. Okey, itu faktor yang ketiga. Okey. Dan yang seterusnya ialah orang Arab Quraisy, okey, membunuh Bani Khuza'ah yang mana berpihak kepada Islam. Okey, itu antara faktor pembukaan semula kota Mekah juga. Kenapa berlakunya pembukaan semula kota Mekah? Okey, kemudian Nabi Muhammad membuka semula kota Mekah juga adalah disebabkan oleh strategi jangka panjang untuk meneruskan penyebaran Islam. Okey, Nabi Muhammad nak meluas, nak menyebarkan lagi Islam hingga ke seluruh tanah Arab. Sebab itulah baginda membuka semula kota Mekah. Maksudnya balik ke tempat asal. Okey. Kemudian apa yang akan berlaku kepada Madinah sekiranya Mekah dibuka semula? Okey, kerajaan Madinah tu akan menjadi lebih mantap. Itu di bawah pimpinan Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita tengok faktor kejayaan pembukaan semula kota Mekah. Okey, faktor kejayaan pembukaan semula. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh pengislaman Abu Sufyan bin Abbas. Okey, ini faktor penting lah. Disebabkan oleh pengislaman Abu Sufyan dan Abbas. Kerana apa? Sebab kenapa Abu Sufyan dan Abbas ni memeluk Islam? Sebab mereka dah menyedari dah bahawa perjuangan mereka yang sebelum ni adalah palsu. Sebab itulah mereka memeluk Islam. Jadi dengan cara macam ni Nabi Muhammad asalnya lebih orang kata apa? Mendorong baginda untuk membuka semula kota Mekah. Okey, kemudian disebabkan oleh faktor kejayaan, Nabi Muhammad telah menyediakan 4 pasukan tentera. Maksudnya tentera Islam ramailah. Okey, tentera Islam ramai. Okey, awak kena ingat poin dia sini 4 pasukan tentera. Okey, ingat 4 pasukan tentera. Okey, siapakah pasukan tentera tersebut? Yang pertama diketahui oleh Khalid bin Al-Walid. Okey, dan yang kedua siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, pasukan tentera yang ketiga Sa'ad bin Ubadah. Dan pasukan tentera yang keempat ialah Zubair bin Al-Awwam. Okey, ini adalah keempat-empat pasukan tentera yang ditubuhkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Okey. Kemudian, yang ni faktor kejayaan. Bagaimana Nabi Muhammad tu dapat menawan semula kota Mekah. Yang ni strategi yang digunakan ni. 4 pasukan tentera tadi ni, tentera yang besar, yang mana bergerak masuk melalui empat arah yang berlainan. Okey, maksudnya kota Mekah tu dikepung dengan rapi. Okey, 4 arah berlainan tu awak ingat arah mana? Siapa ingat? Siapa boleh beritahu saya? 4 arah yang berlainan tu mai daripada arah mana? Yang pertama daripada arah maksudnya kota Mekah tu dikepung. Arah apa? Arah utara. Okey, arah utara. Okey, kemudian arah mana? Arah selatan. Timur. Okey, yang ketiga arah barat dan satu lagi barat Timur. barat daya. Okey, ini 4 arah. Okey. 4 arah pasukan tentera masuk, okey, dan mengepung kota Mekah. So ini adalah strategi pasukan tentera dalam pembukaan semula kota Mekah. Okey, dapat? Jelas? Dapat. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Okey, dan okey. Okey, saya kena padam balik. Okey, dan faktor seterusnya adalah semangat ketakwaan dan juga keyakinan tentera Islam. Okey, inilah kejayaan. Kenapa Nabi Muhammad boleh membuka semula kota Mekah lah setelah baginda dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Okey. Kita sambung, okey. Dengan kepentingan pembukaan semula kota Mekah. Okey, yang pertama, kenapa pentingnya pembukaan semula kota Mekah ni? Okey. Okey, semasa Nabi Muhammad berjaya menawan semula kota Mekah, okey, Nabi Muhammad melakukan tawaf. Okey, awak kena ingat Nabi Muhammad melakukan tawaf. Okey, tawaf berapa kali? Okey, siapa ingat? Siapa tahu berapa kali Nabi melakukan tawaf? Siapa boleh beritahu saya berapa kali? 7. 7. Okey, bagus. Nabi Muhammad melakukan tawaf 7 kali. 7 kali di sekeliling Kaabah lah, mengelilingi Kaabah. Okey, selain Nabi Muhammad bertawaf, apa lagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad buat apa? Berpi apa? Pidato. Ya, bagus. Berpidato. Nabi Muhammad berpidato. Okey.
Dengan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran lah. Tahu kan berpidato tu apa kan? Okey, dia menyampaikan pesanan, menyampaikan ceramah, okey. Di samping membacakan ayat-ayat Al-Quran lah untuk menjadi panduan kepada umat Islam. Okey. Okey, jadi kita tengok kepentingan yang pertama. Okey, Nabi Muhammad SAW memberi jaminan keselamatan mangsa yang dikepung di Kaabah. Maksudnya semua orang Quraisy tu yang dikepung tadi tu, Nabi Muhammad akan memberi jaminan keselamatan. Okey. Dan yang kedua, kenapa pentingnya pembukaan semula kota Mekah? Dia nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni adanya sifat pemaaf. Itu yang dapat membuka hati orang Arab Quraisy untuk menerima Islam. Untuk menerima kepimpinan Nabi Muhammad. Sikap pemaaf dapat menunjukkan sifat pemaaf Nabi lah dengan cara mana yang tadi Nabi mengampunkan tawanan perang. Dan yang ketiga adalah mengukuhkan kepada umat Islam. Itu pengajaran lah. Perpaduan, ingat pengajarannya. Daripada pembukaan semula kota Mekah, Nabi Muhammad tekankan aspek perpaduan. Kita dalam nak membina kerajaan, sebuah kerajaan, masyarakatnya mestilah bersatu padu. Mestilah adanya perpaduan. Barulah memudahkan pemimpin tu untuk mentadbir, memimpin sebuah kerajaan, memimpin sebuah empire. Yang ni mulalah empire Islam. Di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kepentingan pembukaan semula kota Mekah. Saya ulang balik. Yang pertama, apa yang pentingnya? Nabi Muhammad memberi jaminan keselamatan. Dan yang kedua, menunjukkan sifat pemaaf Nabi. Itu yang kita perlu contohi. Kita perlu ada sifat pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, nak kukuhkan perpaduan umat Islam lah. Dan yang terakhir, dalam tajuk pembukaan semula kota Mekah, kita tengok apa kejayaan pembukaan semula kota Mekah. Apa kesan-kesan pembukaan semula kota Mekah? Kalau soalan tanya apa kejayaan, apa kesan pembukaan semula kota Mekah, yang ni lah poin dia. Yang pertama, Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. Sebab sebelum datangnya Islam, masyarakat hidup dalam keadaan jahiliah. Macam kita dah ulang kaji bersama saya dalam bab 4 itu, masyarakat jahiliah. Bagaimana akhlak masyarakat Arab jahiliah daripada beberapa aspek. Jadi Kaabah itu dah terpelihara daripada unsur jahiliah. Kemudian penyembahan berhala, kegiatan ataupun penyembahan masyarakat Arab jahiliah dulu, itu menyembah berhala dihapuskan. Kerana apa penyembahan berhala itu dihapuskan? Sebab datangnya Islam. Orang dah mula memeluk Islam, dah percaya kepada Islam. Dah menerima kepimpinan Nabi, dah menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, masyarakat juga mula mendalami ilmu pengetahuan Islam. Sebab wahyu turun, Iqra, membaca. Itu kita dapat lihat kepentingan ilmu. Bila datangnya Islam, Nabi Muhammad membuka semula kota Mekah. Jadi masyarakat ataupun umat Islam telah mula mendalami ilmu. Dan kekallah hingga ke hari ini. Memang kita sangat mementingkan ilmu. Melalui ilmu lah akan mengubah kehidupan kita. Kemudian kota Mekah itu sendiri dijadikan sebagai kota suci umat Islam. Maksudnya terpelihara lah. Kota Mekah adalah kota suci. Kemudian kota Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk melakukan ibadat. Kan macam yang kita tahu sekarang, kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah. Inilah yang maksudnya dikatakan menjadi tumpuan umat Islam untuk beribadat. Bermula daripada pembukaan semula kota Mekah. Itulah kesan baiknya kepada umat Islam dan seluruh masyarakat lah di dunia yang kekal hingga ke hari ini. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembukaan semula kota Mekah ni nak buktikan juga bahawa Madinah itu kukuh di bawah pentadbiran ataupun kepimpinan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membina dulu kota Madinah, membuka kota Madinah, kemudian barulah membuka semula kota Mekah. Kemudian pembukaan semula kota Mekah juga membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh tanah Arab. Maksudnya Islam tu semakin meluas, makin tersebar. Bukan saja di Madinah, bukan saja di Mekah, tetapi di seluruh tanah Arab. Kemudian dakwah Islamiah juga, dakwah Islamiah juga disebarkan secara umum. Maksudnya dah tak ada lagi penyebaran Islam secara rahsia. Semua telah terbuka umum, dah tak ada lagi halangan-halangan sekatan-sekatan.
Kemudian mewujudkan pusat pentadbiran ataupun pemerintahan Islam yang kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad lah. Okey, dengan cara membuka semula kota Mekah, okey, ia dapat mewujudkan pusat pemerintahan Islam. Kota Mekah lah kota Islam, Madinah kota Islam. Okey, negara Islam. Okey, dan Mekah juga dijadikan sebuah wilayah Islam lah hingga ke hari ini. Okey, itu adalah kejayaan pembukaan semula kota Mekah. Okey, jadi ada berapa kejayaan ataupun kesan? Okey, kejayaan ataupun kesan. Ada berapa kakak? Ada berapa abang? Bilang. Ada 10 betul? Okey, ada 10. Okey, dapat? Dapat tak dapat? Dapat. Okey, bagus. Dapat kejayaan pembukaan semula kota Mekah. Okey, sebelum saya nak mengakhiri live saya pada hari ini, ulang kaji saya pada hari ini, saya nak patah balik. Tadi kita tengok cerita akronim. Yang pertama berkenaan dengan prinsip-prinsip peperangan. Kita tengok prinsip-prinsip peperangan. Saya nak bagi satu cerita lah kat awak untuk awak mudah ingat. Kalau keluar nanti dalam peperiksaan, mudahlah awak nak tulis jawapan. Tengok prinsip-prinsip peperangan. Yang pertama, kita diserang. Apabila diserang, kita buat cerita D. Dapat kalau awak ada buku nota ke kertas ke apa awak boleh tulis. Kemudian prinsip yang kedua mencari keamanan. Ni kita ulang kaji balik. Aman. Kita ambil aman. Ni cerita akronim dia. Yang kedua maruh. Maruh negara. Kita ambil M. Boleh ikut saya. Boleh nak ikut cerita saya? Nanti kalau awak nak buat cerita awak sendiri, silakan. Kemudian kita tengok harta. Prinsip memusnahkan harta benda, kita ambil H. Kemudian menentang kezaliman, kita ambil Z. Dapat? Jelas tak tulisan saya? Boleh? Jelas. Boleh, bagus. Kemudian kita ambil P, pertahankan diri. Dan yang terakhir perdamaian. Ini akronim dia, akronim singkatan-singkatan DAMHZPP. Jadi apa cerita dia? Siapa yang boleh buat cerita dalam masa 2 saat? Boleh? Tak boleh? Tak apa, saya tolong buat cerita dah kat awak. Nanti kalau awak nak buat cerita ni, silakan. Cerita saya, dam. Dam, D-A-M, dam. Tahu dam? Permainan dam. Biasa main dam? Biasa no? Dam hitam. H ni hitam. Tu cerita dia. Dam hitam. Saya tulis kat sini no. Dam hitam. Awak pun nama Z. Nak buat nama apa? Z ke ZT ke Zero ke kan? Dam hitam ZT. Contoh boleh nama ZT kan. Artis. Ya, paling power. Ni cerita saya. Boleh cerita saya. Boleh terima cerita saya. Dam hitam ZT paling power. Itu prinsip peperangan. Ataupun kalau awak tak mau cerita yang pertama, kita ambil cerita yang kedua. Tak apa, saya banyak cerita. Memang saya suka buat cerita. Yang kedua, D, Datuk Aminah. Kita tengok cerita yang kedua, Datuk Aminah pula. Kalau tak mau nama Aminah, awak tak suka kat Aminah ke, bergaduh dengan Aminah ke, boleh nama lain. Datuk Amir ke, Datuk Amin ke, kan, Datuk aku ke, boleh lah. Apa awak nak bubuh? Makan hati. Ni cerita saya nah. Makan hati. Zura pandai pujuk. Zura pujuk Datuk Aminah, Datuk Aminah cayak. Zura pandai pujuk. Boleh saya tulis lagu tu? Nampak? Jelas? Patutnya Alia. Jelas no? Boleh terima cerita Datuk Aminah? Boleh. Boleh. Kalau boleh okeylah tu no. Kalau awak nak buat datuk lain silakan. Tak mahu buat datin pun. Tak mahu buat datuk, buat datin kan. Datin Aminah makan hati. Z pandai pujuk ataupun abang Z pandai pujuk kan. Itu prinsip peperangan Ini kaedah ca lah cerita akronim saya. Boleh ingat cerita akronim. Jadi awak jadi ingat cerita akronim saya. Awak boleh guna pakai lah untuk tajuk lain lah. Mengikut kesesuaian. Boleh kreatifkan diri anda untuk belajar sejarah ni. Nak apa sejarah ni? Kan? Boleh, kalau duk baca, cik baca, orang kata sejarah ni macam ubat tidur kan. Kuih lama, kuih baca, kuih loop. Kalau orang boleh kata loop tu dia lena terus lah. Faham yang pelajar daripada luar boleh? Faham no?
Kuih baca, kuih loop. Jadi kita tak malu macam mana? Kita buatlah cerita akronim. Okey. Boleh? Okey, boleh? Kalau awak ada cerita yang lain yang lebih menarik, okey, silakan. Awak boleh bagi tahu kat kawan awak, bagi tahu kat cikgu awak kan. Boleh post kat sosial media awak ke tu pulang kan. Okey, hari ni saya belajar tajuk peperangan Islam, prinsip peperangan. Okey, bubuh tajuk apa? Bubuh cerita apa kan. Nanti kawan pun tanya-tanya. So awak terangkan kat kawan. Dengan cara macam tu awak pun akan bertambah ingatlah cerita akronim awak tu, prinsip peperangan awak tu. Okey, kemudian kita tengok garis panduan. Okey, apa cerita akronim garis panduan? Okey, yang pertama kita ambil B. Okey, B. Okey, yang kedua kita ambil M, memusnahkan. Okey, memusnahkan ni tanaman. Okey, dan yang kedua membunuh binatang. Okey. Dan satu lagi, okey, tempat ibadat. Okey. B M B T ataupun T I. Terpulanglah kat awak nak buat macam mana pun. Tapi cerita saya, okey, B ni apa? Saya buat cerita bola. Bola. Okey, bola. M saya buat malik. Bola malik. Okey. B boleh. T apa? T agak-agak bola malik tu boleh apa? Boleh terbang. Boleh. Boleh terima cerita saya? Boleh sangat cikgu. Boleh lah no. Bola malik boleh terbang, bayangkan. Kita duk tunggu kereta terbang, tak terbang-terbang, kita tengok bola malik. Okey. Okey, kalau tak mau cerita bola malik, okey, kita boleh buat lain, okey. Kita buat bedah. Bosan malik, tak suka malik. Saya tak suka lah cikgu kat malik ni. Tak tahulah siapa malik, jiran awak ke siapa, saya tak tahu. Okey, kita buat cerita bedah. Okey, bedah. Suka bedah? Kan ada yang tak suka bedah? Okey, bedah makan. M kita makan. Bedah kan suka makan, kan? Macam kita lah, saya pun suka makan. Bedah makan. B, biskut. T I awak boleh buat biskut tiger. Boleh terima cerita bedah ni? Bedah suka makan biskut tiger. Boleh? Sangat. Bedah ni mesti kuat punya sebab makan biskut tiger kan. Okey. Habis. Okey, kemudian kita tengok faktor pembukaan semula Kota Mekah. Saya ada juga cerita dia. Ni awak boleh ambil cerita ni, boleh beritahu kat kawan-kawan lain yang tak masuk Google Meet dengan saya, yang tak berkesempatan nak live secara bersama saya lah pada hari ni. Okey, kita tengok faktor pembukaan. Okey, L. Okey, tempat lahirnya, okey, Nabi Muhammad. Okey, I. Okey, lahirnya Islam. Okey, kemudian L. Okey, L, kemudian B, M dan juga S. Okey. Dapat? Dapat tak dapat? L. Boleh dapat tak L tu untuk apa? I tu untuk apa? L untuk apa? B untuk apa? M untuk apa? S untuk apa? Dapat tak dapat? Dapat tak? Tak ada siapa yang tak faham, tak apa jelas cerita saya, akronim saya? Ada? Ada boleh beritahu? Dapat kakak, abang dapat? Dapat. Okey. Awak boleh buat lili, okey? Lili boleh makan sayur. L-I-L. L-I-L tu lili. Tak mabuk lili, boleh lilo. Kan? Kau tak suka lili. B, okey? B boleh. Lili, B boleh. M, makan. S, sayur. S ni merujuk kepada strategi jangka panjang. Okey. B ni apa? B, bunuh bani. Okey. Dapat? Okey, kemudian kita tengok faktor kejayaan. Awak boleh buat cerita awak sendiri. Okey. Kalau semua saya bagi sonok hampa kan. Okey. Kita tengok yang terakhir lah, saya bagi cerita akronim saya. Okey. 3 kepentingan. Okey, kepentingan yang pertama J, jaminan. Okey. Kemudian P, okey, ataupun M. Okey, awak tak mau buat P, awak boleh buat M. Dan satu lagi perpaduan P. Okey, boleh? Ataupun awak nak ambil maaf M, J, jaminan dan juga P. Apa cerita agak-agak yang akan saya buat? Agak-agak J tu apa J? JPJ. Okey, JPP apa dia? Johor pasti power. Ada orang Johor kat sini. Boleh juga kalau JPP kan. Okey, kalau JMP apa dia? JMP.
Okey, buatlah contoh. Jabatan- Ada yang nak buat contoh Jabatan JMP. Pendidikan Perlis. Ha? Jabatan Pendidikan Perlis. Kemar. Okey, power JPP, Jabatan Pendidikan Polis kan. Power bahang kan kalau orang polis kata kan. Okey, kalau MJP kita ambil M tu maaf. Maaf, J jamin, P perpaduan. Nak buat cerita apa? Siapa nak buat cerita? Majlis Perwakilan Pelajar. Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Okey, bagus juga. Okey. Okey, lain? Okey, MJP. Siapa nak buat cerita MJP? M apa? J apa? P apa? Kah? Tak ada saya nak bagi contoh saya. Pantai. Apa dia? Meh jenguk pantai. Main? Main jemuk pantai. Orang Penang no. Main jemuk pantai. Okey, orang luar faham jemuk ataupun jemuk. Bersidar kan. Tahu, jemuk duk pi duduk bawah terik matahari kan. Jemuk kat pantai. Seronok kan sambil tengok keindahan pantai. Okey, kalau cerita saya MJP ni, jangan gelak. Kalau nak gelak, tutup mulut. Okey, tahan sat. Okey, M for mama. Okey. J for janda, P for papa. Mama janda papa. Okey, tapi jangan doakan mama awak tu janda daripada papa awak. Okey. Semoga hubungan berkekalan lah. Hingga ke akhir hayat. Okey, ataupun JPP. Okey, JPP. Buhlah. Okey, peoh janda pak maon ke apa, buatlah cerita yang menarik sikit kan. Awak pun seronoklah nak belajar kan. Okey, boleh. Okey, itu saja okey cerita akronim daripada saya. Okey. Dan sebelum saya akhiri ulang kaji saya pada hari ini, saya nak ajak awak menyanyi. Siapa nak nyanyi dengan saya? Angkat tangan. Sorry, saya tak nampak awak nak angkat tangan dah. Sebab apa tutup kamera kan? Siapa nak nyanyi dengan saya? Bagi tahu saya. Ramai dah nak nyanyi. Kalau ramai kita nyanyi. Hampa seronok mau nyanyi dah. Nak jadi artis semua kan? Tak lagu apa. Okey, tak apa dah paksa tunda kita nyanyi. Okey, jom kita nyanyi. Bersedia? Lagu PDI. Tajuk lagu dia PDI, Perang Dalam Islam. Lagu ni saya bawakan khas untuk awak lah sebab lagu ni tengah trending. Semua kenal lah. Okey, artis dia. Tapi hari ni artis tu adalah awak sendirilah. Komposer dia saya dan adalah beberapa orang yang lain kan yang terlibat dalam pembikinan lagu ni. Okey, boleh? Dah bersedia dah nak nyanyi dengan saya? Dah bersedia belum? Okey, hampa abang nak nyanyi laju no. Okey, jom kita nyanyi. Okey, awak boleh dengar dulu. Saya akan play 2 kali. Okey, awak dengar dulu lagu ni macam mana. Okey, dapatkan tone dia kan. Tengok lirik dia dan sebagainya. Sekali kita nyanyi dengan penuh semangat dan kegembiraan, keriangan. Boleh no? Lagu ni memang best lah. Confirm best. Siapa kata tak best? Tak tahulah dekat dia kan. Okey. Okey, dengar. Ada lagu? Ada? Ada tak ada? Dengar tak? Kalau dengar, bagi tahu dengar. Dok, tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Patut hampa sedih. Okey, sat. Okey, tak apa, jangan teriak. Orang polis kata jangan teriak. Kalau orang luar kata jangan nangis. Okey, jangan nangis. Nanti mama pujuk. Okey. Teknikal sangat mencemburui kita pada hari ni. Apalah kan, kena reda lah. Alamak, sabar bro, sabar. Kacau lah. Sabar no. Okey, boleh tengok dulu lirik dia, okey? Saya pun tak sabar kot ni nak dengar lagu ni. Okey, ada lagu? Tak ada lagi? Tak dok. Tak ada lagi no. Okey, tak apa, relax dulu. Sekejap lagi dia ada lah tu. Lagu ni dia kan pergi mana? Ada je. Okey, jangan sedih lah, jangan sedih. Lagu on the way. Okey ke kat sana? Lagu tak keluar lagi, awak okey ke? Kak ada yang menangis di tepi bucu katil? Tak ada lagi ya? Tu dah. Bunyi dah. Bunyi.
Okey, siapa nak menari boleh menari, okey? Silakan menari. Peperangan Islam ada dua tujuan, berperang untuk mempertahankan maruah diri agama negara. Itulah tujuan yang diajarkan. Peperangan hanya dilakukan setelah Allah beri keizinan. Apabila wahyu diturunkan dari Allah yang kita agungkan. Siri perang ada 4, Badar, Uhud, Khandaq dan Tabuk. Berlaku antara Quraisy Mekah dan orang Islam. 7 prinsip peperangan untuk keamanan menentang kezaliman. Menjaga maruah diri dan negara, perang jika diserang. Tak musnahkan harta, membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan Islam menganjurkan konsep perdamaian. Itulah prinsip-prinsip peperangan Islam. Okey, dapat. Okey, sambung. Kita mesti patuh garis panduan yang ditetapkan untuk kebaikan. Ingatlah 5 yang disebutkan supaya jadi ikut-ikutan. Orang tua, kanak-kanak, wanita dan orang yang sakit, orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. Tidak boleh memusnahkan tanaman-tanaman dan juga binatang. Tentera tidak boleh untuk merobohkan tempat beribadah. Islam mula disebarkan secara meluas dengan sukarela, secara toleransi juga bijaksana. Dan perpaduan pula dapat dikukuhkan. Okey, boleh tak boleh lagu? Enjoy tak enjoy? Boleh. Oh, clear. Boleh nyanyi sekali lagi kan saya? Boleh nak? Kak ada yang sambil menari siap dah kat belakang tu. Ha? Nak ajak adik-adik, kakak-kakak, mak ayah menari boleh, tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Okey. Boleh ya? Boleh saya play sekali lagi. Boleh nyanyi dengan saya? Boleh tak? Nyanyi secara live. Boleh saya nak play sekali lagi ni? Mas kita cuba Boleh. nyanyi tak apalah kan. Nak praktis, boleh praktis di rumah lah nanti kan. Okey sekali lagi, okey. Sekali lagi saya bawakan lagu PDI, okey? Jom kita nyanyi sama-sama. Ready? Ready? Okey, ready. 1 2 3. Okey, nyanyi ya. Ready nyanyi ya. Nyanyi sambil menari boleh. Okey, buat tangan, okey. Nak goyang-goyang boleh, tak ada masalah. Bangun menari. Peperangan Islam ada dua tujuan, berperang untuk mempertahankan maruah diri agama negara. Nyanyi. Saya tak dengar suara awak pun. Nyanyilah, tak apa. Jangan risau, tak ada siapa yang salah. Bagus. Okey, nyanyi. Jom nyanyi sama-sama saya. Jangan malu. Allah beri keizinan. Apabila wahyu diturunkan dari Allah yang kita agungkan. Jom nyanyi. Ada 4, Badar, Uhud, Khandaq dan Tabuk. Berlaku antara Quraisy Mekah dan orang Islam. Okey, come on, jom nyanyi. 7 prinsip peperangan. Okey, come on, nyanyi. Sila. Menjaga maruah diri dan negara. Perang jika diserang, tak musnahkan harta, membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan Islam menganjurkan konsep perdamaian. Itulah prinsip-prinsip peperangan Islam. Okey, jom abang-abang, kakak-kakak, jom nyanyi. Okey, ready? Kita mesti patuh garis panduan Yang ditetapkan untuk kebaikan. Jom, saya tak dengar lagi nyanyi sama saya ni. Nyanyi. Supaya jadi ikut-ikutan. Orang tua, kanak-kanak, wanita dan orang yang
sakit. Orang yang menyerah diri tidak boleh dibunuh. Okey, come on, jom. Tanaman-tanaman dan juga binatang. Tentera tidak boleh untuk merobohkan tempat beribadah. Mula disebarkan secara meluas dengan sukarela. Secara toleransi juga bijaksana. Dan perpaduan pula dapat dikukuhkan. Wah. Okey, habislah lagu. Okey, enjoy? Enjoy tak enjoy? Enjoy. Enjoy. Macam tak enjoy. Enjoy. Macam tak larak je tentang tengah hari dah ni. Enjoy tak enjoy? Enjoy. Okey, kita enjoy. Lagi. Okey, boleh ah? So awak boleh nyanyi dalam kelas awak nanti dah buka sekolah, ajak cikgu nyanyi, ajak kawan-kawan nyanyi. Okey? Boleh? Boleh lah yang pelajar daripada luar Perlis pun. Okey, boleh teruskan guna lagu saya. Okey. Masyarakat Rakyat Jahiliah pun saya ada buat lagu, awak boleh tengok. Okey, dalam rancangan saya yang lepas lah. Cari balik dalam YouTube. Okey, SSTP. Boleh? Boleh pelajar daripada luar Perlis? Boleh. Okey, boleh ingat cerita akronim saya, okey, formula-formula yang saya bagi, lagu-lagu saya kan? Boleh ingat tak boleh ingat? Boleh. Okey, pelajar di Perlis pun insya-Allah akan berjumpa saya lah tak lama lagi. Kalau ada jodoh, okey, kita akan bersemuka lah. Tu pun lagi pelajar saya sendirilah. Okey, jadi saya sebelum saya akhiri live saya pada hari ni, saya nak awak jawablah latihan pengukuhan. Okey, dalam Google Form lah. Okey, awak boleh scan QR code ni. Okey, ataupun awak boleh pergi pautan dulu lah untuk jawab latihan pengukuhan. Okey, boleh? Boleh jawab dah latihan? Boleh insyaAllah. Okey, pastikan awak dapat markah penuh 40/40. Nyanyi dah kan, ulang kaji dah. Okey, mesti boleh jawab insya-Allah. Okey, soalan dia senang saja, okey. Okey, itu saja daripada saya. Okey. Ya. Tak ada dalam bentuk link ke? Tak ada dalam bentuk apa? Link. Sebab kita orang kat Google Meet sedikit blur, so macam tak boleh scan. Oh, tak boleh scan. Betul. Sebab blur. Oh, blur. Tak ada Dia tak tak ada dapat dalam link. link ke? Link. Abdul, sekali saya kurang jelas Tak ada dalam bentuk link ke? Tak ada dalam bentuk link. Okey, ada dekat description video tu. Awak tengok kat bawah tu. Ada description, ada link dia. Sana nak tengok video tu? Nak tengok video? YouTube ke? Ya, YouTube ada di link bawah tu. Okey, awak tengok ataupun awak boleh salin tu http, okey? Titik tindih channel nama palang. apa? Ya? Alright, dah nampak. Okey, boleh dapat Okey, ada masalah? Habis? Ada lagi tak masalah? Ada apa nak tanya? Sebelum saya akhiri live saja pada hari ini. Tak ada Terima kasih, Miss. Okey, kalau tak ada, okey, terima kasih. Okey, kalau ada semua di ladang boleh kita boleh saya menumpang mandi lah kalau ada umur yang panjang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di slot seterusnya. Okey, bye-bye. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang bersama saya di Google Meet, live bersama YouTube ataupun FB. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, bye. Thank you, Miss. Bye.